Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya akramal akramin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk terus mentaati seluruh perintah Allah dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah beri peluang kepada kita untuk terus mengecapi nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat itu kita perlu mensyukuri. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah beri kepada kita berbagai-bagai nikmat. Dan nikmat-nikmat ini perlu kita syukur, kerana dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Akan tetapi bila mana kita mengkufuri segala nikmat Allah yang Allah telah kurniakan kepada kita, maka ancaman Allah di sana Allah telah sediakan kepada orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah adalah azab yang pedih. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa umur yang Allah berikan kepada kita ini, banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri kita setiap hari agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka ini dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, yakni dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya benar-benar dia telah berjaya, dan kejayaannya adalah kejayaan yang besar, iaitu terselamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan ibu kepada segala penyakit. Di hadapan kita adalah kitab Ummul Amrad, iaitu ibu kepada segala penyakit adalah sifat takabur. Pada bulan yang lalu kita telah bahaskan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan buruknya sifat takabur apabila sifat ini ada dalam diri kita. Maka insya-Allah pada kali ini kita akan bahaskan kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan sifat takabur. Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menyebut banyak sekali riwayat dan asar mengenai keburukan sifat takabur di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali telah mengarang satu kitab yang judul nama kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Di sana Imam Al-Ghazali rahimahullah telah bawa banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga asar-asar daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berkenaan dengan buruknya sifat takabur. Kata musannif rahimahullah, kata pengarang, risalah ini adalah risalah yang ringkas. Maka tidak dapat untuk membawa ke semua riwayat dan asar tersebut. Tak dapat nak bawa. Jadi pengarang telah bawa beberapa contoh daripada riwayat-riwayat dan asar yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam kitab ringkasan beliau ini, kerana kitab ini adalah kitab yang ringkas yang menceritakan berkenaan dengan Ummul Amrad, ibu kepada segala penyakit. Maka pengarang telah bawa satu athar daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, katanya
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata berkenaan dengan sifat takabur, katanya, jangan kamu memandang hina kepada mana-mana orang Islam yang rendah kedudukannya, kerana di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tetap mulia. Dalam kitab Irsyadul Muluk, ucapan beliau ini diriwayatkan dalam keadaan marfu', yakni disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Sayyidina Abu Bakar, jangan sekali-kali kita pandang hina kepada mana-mana orang Islam. Jangan sekali-kali kita pandang hina kepada mana-mana orang Islam, kerana orang Islam itu mulia. Jangan kita merendahkannya, kerana orang Islam itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan sekali-kali kita pandang hina, kerana dengan pandang seseorang Islam itu dengan hina, itulah sifat takabur yang ada dalam diri kita. Apabila kita memandang seseorang itu dengan pandangan yang hina, bermakna dalam diri kita ada sifat takabur. Apabila kita pandang seseorang Islam itu dengan keadaan hina, kerana kedudukannya, mungkin kerana Allah telah berikan kepada kita lebihan harta, oleh kerana saudara si Islam kita tidak mempunyai harta, maka kita pandang remeh padanya. Ataupun Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan kepada kita untuk kita banyak sembahyang sunat, Allah beri taufik kepada kita untuk kita sentiasa datang ke rumah Allah, maka oleh kerana sifat takabur yang ada pada diri kita, kita telah pandang hina kepada orang-orang tersebut, sedangkan kita tidak tahu dirinya di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya bagaimana. Oleh kerana itu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangan sekali-kali kita memandang hina orang Islam yang lain, kerana kita tidak tahu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Asar yang kedua, Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga Adan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika humul khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan berada di tempat yang paling baik, iaitu apa dia? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh di atas muka bumi ini, Allah akan balas di akhirat nanti, mereka akan mendapat syurga Adan. Syurga Adan ialah sebuah syurga yang Allah SWT telah sediakan untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang beriman yang beramal soleh, iaitu di bawahnya mengalir air-air sungai. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Dan mereka akan kekal terus berada dalam syurga Adan sehinggalah tidak ada penghujung, dan Allah redha kepada mereka. Jadi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga Adan, Allah Subhanahu wa taala memandang kepadanya, yakni syurga Adan, seraya berfirman, engkau wahai syurga Adan adalah diharamkan daripada setiap orang yang sombong. Orang yang takabur ni, apabila dalam hati ada sifat takabur, maka termahrumlah ia daripada syurga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan. Bila mana dalam diri kita ada sifat takabur, maka secara automatik diri kita telah terhindar, termahrum daripada syurga Adan. Kerana apa? Syurga Adan ni Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanyalah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang langsung kepada orang yang melabuhkan, yakni meleretkan kainnya dengan tujuan menyombong diri. Ada setengah manusia dia meleretkan pakaiannya, seluarnya, kainnya, kerana apa? Kerana tujuan ingin menyombongkan dirinya.
ada setengah manusia. Kata Nabi SAW, sekiranya seseorang itu melabuhkan, yakni melerikkan kainnya untuk menyombongkan diri, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang langsung kepadanya. Ini kesan daripada sifat takabur. Bila mana pakaian yang kita pakai dengan niat untuk menyombongkan diri, kita rasa pakaian kita ni adalah pakaian yang berharga, kita rasa pakaian kita ni orang lain tak mampu nak beli, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pandang kepada kita. Allahu akbar. Ni sifat takabur ni. Dengan pakaian pun boleh lahir sifat takabur daripada diri kita. Maka Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana nak hindarkan sifat takabur. Daripada pakaian lagi, baginda SAW ajarkan kepada kita macam mana kita nak jaga hati kita. Daripada pakaian kita boleh jaga hati kita. Dengan jaga pakaian maka terjagalah hati kita daripada sifat takabur. Baik. Yang keempat, Rasulullah SAW telah bersabda, ketika seseorang berjalan dengan sombong sambil memakai dua helai pakaiannya dalam keadaan meninggi diri, maka Allah Subhanahu wa taala telah membenamkannya ke dalam perut bumi, dan orang itu akan terus terbenam sehingga hari kiamat. Allahu akbar. Ini keburukan bila mana dalam hati kita ada sifat takabur. Kata Nabi SAW, bila mana seseorang itu berjalan dengan sombong, dengan pakaiannya dia merasa bangga diri, dengan pakaiannya dia menyombongkan dirinya, dia meninggikan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah membenamkannya ke dalam perut bumi, dan orang itu akan terus terbenam sehingga hari kiamat. Bermakna Allah sedikit pun tidak pandang kepada mereka-mereka yang menyombongkan diri, takabur, meninggikan diri mereka kerana dunia mereka. Baik. Yang kelima, Imam Al-Ghazali telah bawa dalam kitabnya, dan pengarang telah bawa di sini, iaitu kata-kata Imam Muta'arrif bin Abdullah. Imam Muta'arrif bin Abdullah rahimahullah telah melihat seorang yang bernama Muhallab. Pada zaman beliau telah melihat seorang yang bernama Muhallab sedang berjalan dalam keadaan sombong, dan dia memakai kain sutera. Jadi muslimin-muslimat dirahmati Allah, sebenarnya pakaian kita ni pun sebenarnya dia akan memberi kesan kepada hati kita. Bila mana kita pakai pakaian yang terlebih mewah, maka dia akan memberi sedikit kesan pada hati kita. Sekiranya pakaian itu tidak memberi apa-apa kesan, alhamdulillah. Tapi sekiranya pakaian yang kita pakai dia memberi kesan kepada hati kita, maka hendaklah kita menjauhkannya, kerana di situ adanya sifat takabur dalam diri kita. Baik, pakaian sutera ni adalah pakaian yang mahal, kain sutera kan. Jadi bila seseorang tu dia pakai kain sutera, dia akan rasa diri dia hebat. Dia akan rasa diri dia hebat daripada orang lain, dia lebih berharta daripada orang lain. Jadi ketika mana Imam Muta'arrif melihat Muhallab ini, seorang yang bernama Muhallab ini berjalan dalam keadaan sombong diri kerana memakai kain sutera, maka Imam Muta'arrif telah berkata kepada beliau, kepada si fulan Muhallab tersebut, wahai hamba Allah, cara engkau berjalan ini tidak disukai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara kamu berjalan dalam keadaan sombong diri ni, pakai pakaian yang mewah ini, Allah tak suka, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tak suka. Maka Muhallab ni menjawab. Dia jawab pada Imam Muta'arrif, tidakkah kau kenal siapa aku? Perkataan ni adalah perkataan yang menunjukkan diri kita ni ada bangga diri, sifat takabur. Kamu tak kenal ke siapa saya? Kau tak kenal ke siapa aku? Ini perkataan ni kita kena jaga. Kamu tak kenal ke siapa saya? Kita bila mana ada satu-satu pangkat, satu-satu kuasa, bila jumpa orang bawah tersilap sikit, kamu tak kenal ke siapa saya? Maka kita kena jauhkan perkataan-perkataan sebegini, kerana perkataan-perkataan sebegini menunjukkan yang diri kita ni ada sifat-sifat takabur. Jadi Muhallab ni kata kat Imam Muta'arrif, kamu tak kenal aku siapa? Maka Imam Muta'arrif menjawab, aku benar-benar mengenalimu.
Bukan Imam Muta'arif tak kenal siapa dia kan. Imam Muta'arif kenal sangat siapakah muhallaq. Jadi ni ulama, orang yang faham agama. Bila mana dilihat di hadapan dia ada perkara-perkara yang mungkar, maka dia akan tegur dengan apa yang dia mampu. Baik. Jadi kata Imam Muta'arif rahimahullah, aku benar-benar mengenalimu. Kata Imam Muta'arif, engkau ini bermula daripada setitis air mani. Kita ni manusia ni lahir daripada setitis air mani. Khalaqakum min nutfatin summa min mudghatin. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, manusia aku telah mencipta kamu. Allah SWT telah mencipta manusia ni adalah daripada setitis air mani. Daripada setitis air mani yang jijik. Air mani ni air yang jijik. Kalau orang terkena pada pakaiannya, dia akan masuk. Dia tak akan bagi tahu pada orang, dia tak akan tunjuk pada orang, kerana air mani ni air yang jijik. Maka kamu ni wahai muhallab, dan kita semua sebenarnya, manusia ini asalnya adalah daripada air mani. Jadi kata Imam Muta'arif rahimahullah, kamu ni bermula dengan setitis air mani. Jadi kamu ni dilahirkan, bermulanya kamu adalah Allah ciptakan dengan setitis air mani, dan akan berakhir menjadi bangkai. Kitalah akhir bermula dengan jijik, akhir pun jijik. Jadi buat apa kita nak bangga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah ciptakan kita daripada suatu perkara yang jijik, dan nanti bila mana kita mati bertemu dengan Allah, maka jasad kita ini akan menjadi bangkai, pun akan menjadi jijik. Tak ada siapa nak bangkai. Air mani pun tak ada siapa nak, bangkai pun tak ada siapa nak. Jadi janganlah kita bangga diri kita dengan apa yang kita ada, kerana kita ni tiada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Muta'arif rahimahullah, aku benar-benar mengenalimu wahai muhallaq. Engkau bermula dengan setitis air mani dan akan berakhir dengan menjadi bangkai yang dipandang jijik oleh setiap orang. Dan engkau antara hidup dan mati, di antaranya menanggung najis dia. Kita ni manusia, selama mana kita hidup di atas muka bumi ni, kita menanggung najis dia sebenarnya. Dalam diri perut kita ni najis dia sebenarnya. Jadi buat apa kita nak bangga diri? Buat apa kita nak meninggi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia? Baik. Maka muhallaq pun bila dia mendengar kata-kata Imam Muta'arif rahimahullah, dia berlalu pergi dan dia meninggalkan gaya jalannya itu. Sebenarnya gaya jalan kita ni pun akan menunjukkan kita ni orang yang macam mana. Gaya jalan kita ni pun akan menunjukkan kita ni orang yang bagaimana. Maka belajarlah cara jalan seperti cara jalan orang-orang yang rendah diri, tawaduk, orang-orang yang sentiasa berhajat. Jangan sekali-kali kita berjalan seperti mana jalannya orang-orang yang nak menunjukkan sesuatu. Semoga Allah pelihara kita. Baik. Itu yang kelima. Asar yang keenam, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang hamba memilih sifat tawaduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, jadilah engkau mulia. Dan apabila seseorang hamba memilih untuk menyombong diri dan melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, jadilah engkau hina. Maka jadilah orang yang bersifat takabur itu pada pandangan dirinya sendiri berasa mulia, tetapi pada pandangan orang lain dia menjadi begitu hina sehingga dia menjadi lebih hina daripada khinzir. Allahu akbar. Jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila mana seorang manusia itu memilih untuk tawaduk, rendah diri, buang sifat takabur, maka Allah akan muliakan dia. Allah akan muliakan dia, Allah akan tinggikan dia. Berkumpul seluruh manusia nak menghinakan dia, tetapi kalaulah Allah kata dia mulia, maka dia akan mulia. Kalaulah Allah kata dia mulia, maka dia tetap akan mulia.
Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah engkau mulia. Jadilah engkau mulia. Semua orang nak hina dia. Nabi Ibrahim alaihissalam, semua orang nak hina dia kerana dia telah membawa kebenaran. Dia telah membawa kebenaran. Semua orang nak menghinakan dia. Satu dunia nak menghinakan dia. Namrud laknatullah telah campak dia dalam api. Tetapi Allah nak muliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang sifatnya membakar, sedikit pun tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan api tersebut menjadi sejuk lagi sejahtera. Ini bila mana Allah nak muliakan seseorang. Semua orang nak hinakan dia, tapi bila mana Allah nak muliakan seseorang, pasti dia akan mulia. Baik, itu. Kemudian Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, bila mana seorang hamba itu memilih untuk menyombong diri, dia pilih dia nak bangga diri dan ingin melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merendahkan kedudukannya. Allah berfirman kepadanya, jadilah engkau hina, maka jadilah orang yang bersifat takabur itu hina. Walaupun semua orang nak muliakan dia. Macam mana Fir'aun, Namrud laknatullah. Namrud laknatullah, semua orang dia nak muliakan diri dia, tapi Allah kata hina, maka dia hina. Matinya dengan diketuk oleh semua orang. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala nak hinakan dia, Allah telah hantar seekor nyamuk yang tempang masuk dalam kepala dia. Bila mana rakyat nak jumpa, kena ketuk kepala dia. Last sekali akhirnya kematiannya dengan diketuk kepala dengan seliput. Orang semua nak muliakan dia sebagai raja, tapi Allah kata dia hina, dia tetap akan hina. Baik, kata Hadrat Umar, kalaulah seorang hamba itu memilih untuk menyombong diri dan melampaui batas-batas Allah, maka Allah pasti akan merendahkannya, Allah pasti akan menghinakannya, walaupun semua orang nak muliakannya. Dia rasa diri dia mulia, sedangkan di sisi Allah dirinya sangat hina. Ini kesan daripada sifat takabur. Dia akan rasa dia ni bagus, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia begitu hina, dan manusia akan menjadi, manusia pun akan memandang hina orang yang dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh, Imam Malik bin Dinar rahimahullah. Imam Malik bin Dinar ialah seorang sufi. Imam Malik bin Dinar ialah seorang sufi yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ni telah berkata, sekiranya seseorang melaungkan di pintu masjid dengan berkata, sesiapa yang paling hina dalam kalangan kamu, hendaklah dia keluar. Bila kata Imam Malik bin Dinar, kalau ada orang berdiri kat depan pintu masjid, dia laung, siapa-siapa yang dalam masjid ni sekiranya ada di kalangan kamu orang yang paling hina, maka dia keluarlah daripada masjid. Maka kata Imam Malik bin Dinar, demi Allah, tiada sesiapa pun yang dapat mendahuluiku untuk keluar dari masjid. Kata pengarang, maksud daripada perkataan Imam Malik bin Dinar ni, apakah maksud dia? Maksud dia adalah beliau dengan rasa tawaduk menganggap dirinya termasuk daripada kalangan mereka yang sombong, sedangkan sebenarnya beliau adalah daripada kalangan orang yang sangat zuhud dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kata-kata Imam Malik bin Dinar ni membawa maksud bahawa orang yang takabur ni, dia adalah orang yang hina di sisi Allah. Orang yang hina di sisi Allah. Jadi kalaulah ada orang mengatakan, mengisytiharkan siapa yang dalam masjid ni ada di kalangan, siapa yang ada di dalam masjid ni orang yang hina, maka keluar daripada masjid ni. Maka kata Imam Malik bin Dinar, demi Allah, pasti aku yang akan keluar dahulu. Kerana kata pengarang, Imam ini adalah perkataan yang menunjukkan beliau ni begitu tawaduk, beliau begitu merendah diri, zuhud dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ucapan Imam Malik bin Dinar ni disampaikan kepada Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, maka beliau berkata, kerana perkara inilah yang telah menyebabkan Imam Malik bin Dinar rahimahullah telah sampai kepada kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terkenal. Kerana begitu tawaduknya beliau, rendah dirinya beliau, maka beliau ni Allah Subhanahu wa taala telah angkat kedudukannya, dan kedudukannya adalah kedudukan yang luar biasa di sisi Allah
Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah serba sedikit yang pengarang telah bawa asar dan riwayat berkenaan buruknya sifat takabur di dalam kitab beliau. Baik. Kemudian musannif rahimahullah, pengarang telah bawa satu bab, iaitu sifat takabur lebih bahaya daripada kufur. Sifat takabur lebih bahaya daripada kufur dan penghalang besar untuk menerima kebenaran. Sifat takabur ni lebih bahaya daripada kufur. Dan bila mana ada sifat takabur dalam diri kita, maka dia akan menjadi penghalang yang paling besar untuk seseorang itu menerima kebenaran. Baik. Dari segi yang lain, sifat takabur dilihat lebih berat daripada kufur. Dari sudut yang lain, sifat takabur ni dia lebih berat daripada kufur. Kerana apa? Kata pengarang, ini adalah kerana kekufuran sebenarnya adalah berpunca daripada sifat takabur. Kufur tu puncanya adalah daripada sifat takabur. Ini kata pengarang. Oleh kerana itu, sifat takabur ni lebih bahaya daripada kufur, kerana dengan ada sifat takabur, seseorang itu akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengarang telah bawa beberapa dalil. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyokong akan perkara tersebut. Antaranya sebagai contoh, pengarang telah bawa ayat qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang sombong takabur itu berkata, ni orang sombong takabur ni berkata ni, sesungguhnya kami tetap akan ingkar, yakni kufur terhadap orang yang kamu beriman kepadanya. Terhadap orang yang kamu beriman kepadanya. Ni orang takabur. Bila mana dalam hati dia ada sifat takabur, maka dia tak akan menerima apa-apa kebenaran. Nabi SAW datang membawa kebenaran, tapi orang-orang yang dalam dirinya ada sifat takabur, dia akan menolak segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dan dengan sebab takabur tersebut maka dia telah menjadi kufur. Oleh kerana itu, sifat takabur ini dia lebih bahaya daripada kufur. Kufurnya seseorang itu adalah kerana sifat takabur yang ada dalam diri dia. Baik, sifat takabur juga telah menjadikan iblis dan syaitan sebagai kafir. Ini biasa kita dengar. Iblis dan syaitan, dia menjadi kafir adalah kerana sifat takabur. Sedangkan iblis ni asalnya Allah Subhanahu, dia adalah orang yang makhluk yang paling hampir dengan Allah. Dia adalah makhluk yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh kerana sifat takabur yang ada dalam dirinya, sifat takabur yang ada dalam dirinya, maka dia telah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan takabur. Aba wastakbara, ni sifat iblis ni. Aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur daripada sujud kepada Adam alaihi salam. Dan oleh kerana sifat tersebut, maka natijahnya menjadilah ia daripada golongan yang kafir. Natijah daripada sifat takabur yang ada dalam diri, maka menjadilah ia daripada golongan yang kafir. Ini iblis. Dalam Al-Quran Allah, dia telah, kenapa iblis ni dia sombong diri, tak nak sujud kepada Nabi Adam AS? Kerana dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Perkataan ni yang tadi kita sebut ni, kamu tidak kenal ke siapa aku? Aku ni lebih baik daripada dia. Aku ni lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, kau telah ciptakan aku daripada api, sedangkan dia ni Adam alaihi salam ni kamu ciptakan daripada tanah. Api dan tanah yang lebih mulia api. Ni sifat takabur yang ada dalam diri ni. Bangga diri, tinggi diri ni. Oleh kerana sifat yang ada dalam dirinya, maka dia telah kufur, Allah telah jadikan ia sebagai kafir. Dia telah termasuk daripada golongan-golongan orang yang kafir. Baik. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Takaburlah yang menjerumuskan iblis ini. Iblis ni nama asal dia Azazil. Ketika mana dia menjadi makhluk yang paling hampir dengan Allah, nama dia Azazil. Tapi oleh kerana sifat takabur yang ada dalam dirinya, maka dia telah terjebak dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah laknat dia dengan menjadikan dia daripada golongan yang kafir. Maka kata musannif, kata pengarang rahimahullah, sifat buruk inilah, sifat buruk ni, sifat takabur inilah yang menyebabkan seseorang insan itu terhindar daripada menerima perkara yang hak dan hatinya buta dalam memahami ayat-ayat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat takabur bila mana ada dalam hati kita, maka dia akan susah untuk menerima perkara yang hak, dan hati manusia itu akan buta dalam memahami ayat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya sifat takabur. Oleh kerana itu minta Allah, selalulah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada sifat takabur. Kerana Allah SWT sendiri berfirman dalam Quran, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan hati orang yang sombong takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar daripada memahami ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Orang-orang yang takabur ni Allah akan palingkan hati dia. Allah akan palingkan hati dia. Oleh kerana itu mereka tidak dapat menerima perkara yang hak. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menteraikan atas tiap-tiap hati orang yang sombong takabur lagi bermahajaralela pencerobohannya. Allah akan kunci hati orang takabur ni, Allah akan kunci daripada mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam dirinya ada sifat takabur, Allah akan palingkan hati dia. Satu. Yang kedua, Allah akan kunci hati dia daripada memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, orang-orang yang dalam dirinya ada sifat takabur, maka dia tak boleh menerima kebenaran. Dia tak boleh menerima kebenaran kerana Allah dah kunci hati dia. Allah dah kunci hati dia. Allah dah meteraikan hati dia daripada memahami ayat Allah. Daripada memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Semoga Allah pelihara kita daripada sifat takabur, kerana dengan sifat inilah banyak keburukan akan berlaku dalam diri kita. Berapa banyak firman-firman Allah, berapa banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, yang memberitahu kepada kita betapa buruknya sifat-sifat takabur. Oleh kerana itu sentiasalah kita pelihara diri kita, islahkan hati kita agar sifat takabur tidak ada dalam hati kita. Agar sifat takabur ini tidak ada dalam hati kita, tidak ada dalam rohani kita. Oleh kerana itu dalam kitab ni musannif rahimahullah akan bawa kepada kita, akan terangkan kepada kita bagaimana kita nak selamatkan diri kita daripada sifat takabur. Kerana sifat takabur adalah sifat yang kita tidak perasan. Sifat-sifat ni, sifat buruk dalam hati ni adalah sifat yang susah kita nak sedar. Sifat yang kadang-kadang kita tak tahu pun dia ada dalam hati, sedangkan dia ada. Oleh kerana itu kita, bila mana kita belajar kitab ini, kitab kepada ibu segala penyakit ini, maka kita akan kenal adakah dalam diri kita ni ada ke tak sifat takabur. Ada tak kita ni pandang orang lain lebih hina daripada kita? Ada tak kita ni anggap diri kita lebih bagus daripada orang? Bila ada, maka bermakna adalah sifat takabur dalam diri kita. Maka perlunya kita baca buku ni supaya kita tahu adakah diri kita ada sifat takabur ataupun tidak. Sekiranya ada, bagaimana untuk kita mengubatinya, bagaimana untuk kita menjauhkannya daripada diri kita. Kerana dengan adanya sifat takabur, begitu banyak ancaman Allah, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja, dan pada pengajian kepada kali yang seterusnya insya-Allah kita akan bahaskan berkenaan dengan dosa syaitani, dosa haiwani. Ini dua perkara yang begitu mendalam yang musannif pengarang rahimahullah telah bawa perbincangannya dalam kitab beliau. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi insya-Allah yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya. Apa yang kita dengar kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.